Ini penipuan Pakatan Harapan pada rakyat yang mendorong kemenangan. Didakwa dalang jatuhkan Ketua Menteri Melaka. Ini penjelasan Rauf. Najib dan Nazir dibenar cabar LHDN. Bekas MP lompat tolak bahas RUU anti lompat parti. Masalah air, Menteri Kedah cuba tuding jari pada pihak lain. Faktor kemenangan Pakatan Harapan sehingga mengambil alih Kerajaan Persekutuan daripada Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 Mei 4 tahun lalu disebabkan rakyat terpedaya dengan janji. Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, antara janji paling berjaya mencetuskan gelombang besar kemenangan Pakatan Harapan itu ialah penghapusan hutang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Menurut beliau, mereka menggunakan setiap ruang media sosial pada hari berkempen untuk mempengaruhi rakyat sehingga majoriti daripadanya termakan dengan janji itu. 4 tahun lalu pada tarikh hari ini dipenuhi dengan pelbagai reaksi di kalangan anak muda yang begitu seronok menzahirkan kepuasan hati mereka tidak perlu lagi membayar balik hutang PTPTN. Ramai di kalangan ibu bapa termasuk jentera UMNO juga termakan. Masakan tidak, ada antara anak mereka bersungguh-sungguh memujuk rayu, abah dan mak bagilah undi sekali ini je pada PKR. Bayangkan hutang PTPTN kakak sahaja yang kena bayar RM35,500, adik RM28,000. Kalau Pakatan Harapan menang, jimat RM63,500, katanya menerusi hantaran Facebooknya. 9 Mei genap 4 tahun Barisan Nasional hilang kuasa pemerintahan apabila kalah teruk kepada Pakatan Harapan pada PRU 14 tahun 2018. Pakatan Harapan yang dibarisi PKR, DAP, Parti Amanah Negara dan Parti Peribumi Bersatu Malaysia bagaimanapun sempat memerintah selama 22 bulan apabila dijatuhkan oleh PPBM dan sekumpulan ahli parlimen PKR menerusi langkah syaratan pada Februari 2020. Selepas itu, Presiden PPBM Tan Sri Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 dengan sokongan kumpulan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Barisan Nasional. Namun pada 16 Ogos tahun lalu, Muhyiddin meletakkan jawatan dan diserahkan kepada Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9 sehingga hari ini. UMNO dan Barisan Nasional dijangka bangkit kembali untuk merampas semula Kerajaan Persekutuan dengan kemenangan 2 pilihan raya negeri Melaka serta Johor. Momentum kemenangan itu sedikit sebanyak memberi semangat kepada rakyat untuk kembali memilih Barisan Nasional sebagai kerajaan pada PRU 15. Ketua UMNO Melaka AB Rauf Yusof menjelaskan tiada dalam pengetahuan beliau sama ada secara langsung atau tidak yang memaksa Sulaiman Mat Ali menandatangani dokumen untuk meletak jawatan sebagai Ketua Menteri Melaka. Katanya dakwaan dibuat sesetengah pihak itu adalah tuduhan dia bertujuan memecah belahkan UMNO Melaka yang ketika ini sedang bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15. Rauf berkata tidak wajar untuk beliau serta pemimpin UMNO lain tidak menghormati keputusan pucuk kepimpinan parti sejajar janji dalam manifesto dibuat pada pilihan raya negeri Melaka tahun lalu. Beliau yang juga Esko Perindustrian, Pelaburan dan Pembangunan Usahawan Negeri menasihatkan semua pemimpin UMNO negeri yang pernah membangkitkan isu berkenaan tanpa bukti dan asas kukuh supaya menghentikannya bagi memberi fokus kepada usaha membangunkan Melaka. Selaku Ketua UMNO bahagian Masjid Tanah tidak berada dalam satu keadaan untuk memaksa Ketua Menteri meletakkan jawatan. Untuk apa memaksa beliau, Sulaiman, kerana tiada arahan atau keputusan daripada pucuk kepimpinan parti untuk melakukannya. Saya bersama Sulaiman dan semua jentera negeri berada dalam keadaan harmoni dalam menjalankan tugas membangunkan negeri selaras dengan misi manifesto yang sudah kita buat, katanya menurut laporan berita harian. Adun Tanjung Bidara itu turut mengingatkan semua pihak tidak membuat tuduhan dia yang boleh mengeruhkan suasana untuk menghadapi PRU 15 kelak. Pemangku Ketua UMNO bahagian Alur Gajah, Rospandi Leman, dilaporkan tidak menafikan wujud paksaan pihak tertentu supaya Sulaiman menandatangani surat peletakan jawatan dalam masa terdekat. Kenyataan itu susulan dakwaan dimuat naik di sebuah akaun Facebook. Kononnya Sulaiman dipaksa menandatangani surat peletakan jawatan sebagai Ketua Menteri Melaka. Ketua UMNO bahagian Tangga Batu, Muhammad Ali Muhammad, menafikan kabar angin mendakwa Sulaiman dipaksa menandatangani surat peletakan jawatan sebagai Ketua Menteri serta menganggap ia sebagai fitnah dan tidak berasas. Sulaiman yang juga adun lendu mengangkat sumpah jawatan Ketua Menteri Melaka ke-13 pada 21 November tahun lalu selepas Barisan Nasional memenangi 21 daripada 28 kerusi pada PRN Melaka. Najib Razak dan anaknya Nazifuddin diberikan peluang untuk mengetepikan penghakiman terus Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi mendapatkan semula tunggakan cukai lebih 1.7 bilion ringgit daripada mereka.
Ini menyusul keputusan oleh panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat membenarkan permohonan kebenaran mereka untuk merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan pada tahun lalu. Persoalan undang-undang yang dibangkitkan memenuhi keperluan di bawah Seksyen 96(A) dan (B) Akta Mahkamah Kehakiman, kata Tengku Maimun dalam keputusan sebulat suara itu. Turut bersidang bersamanya Hakim Nalini Patamadan dan Mary Lim Tiam Suan. Di bawah Seksyen 96, Mahkamah Persekutuan akan meneruskan untuk mendengar merit rayuan hanya jika pemohon berjaya menunjukkan persoalan undang-undang atau perlembagaan yang dikemukakan adalah baharu dan memanfaatkan umum. Peguam Syafi'i Abdullah ialah peguam utama bekas Perdana Menteri itu dan Nazifuddin. Peguam hasil Hazlina Hussain mewakili LHDN. Majlis peguam yang diberikan status amicus curiae iaitu rakan mahkamah diwakili Anand Raj. Wee Yong Kang yang menganggotai pasukan Peguam Najib dan Nazifuddin berkata mereka akan memfailkan notis rayuan secepat mungkin walaupun mempunyai tempoh 30 hari. Kami akan menjadikan rekod rayuan yang termasuk penghakiman Mahkamah Rayuan untuk memudahkan Mahkamah Persekutuan mendengar merit kes ini, katanya kepada portal FMT selepas prosiding dalam talian. Pada 9 September 2021, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Abdul Karim Abdul Jalil berkata, Akta Cukai Pendapatan 1967 memperuntukkan skema bagaimana taksiran dan kutipan cukai perlu dibuat. Dalam perundangan percukaian, katanya, cukai tertunggak perlu dibayar selepas taksiran dibuat dan notis diserahkan kepada pembayar cukai dalam masa ditetapkan. Walaupun pembayar cukai membuat rayuan kepada Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan dan kerajaan melalui ketua pengarahnya, boleh meneruskan kutipan cukai tertunggak di bawah Seksyen 106 Akta Cukai Pendapatan. Beliau berkata, had mahkamah mengenai perkara ini adalah undang-undang yang diselesaikan susulan beberapa keputusan Mahkamah Persekutuan sejak 1967. Najib dan Nazifuddin memfailkan 9 persoalan undang-undang termasuk sama ada Seksyen 106 bertentangan perlembagaan dan jika ia merampas kuasa hakim. Seksyen 106 menyatakan seseorang perlu membayar terlebih dahulu dan bercakap kemudian dan LHDN boleh mendapatkan penghakiman terus. Satu lagi, panel Mahkamah Rayuan turut membenarkan permohonan dua beranak itu untuk menghentikan penghakiman terus yang memerintahkan mereka membayar tunggakan cukai itu. Pada 2020, Hakim Mahkamah Tinggi Ahmad Bachi memutuskan Najib perlu membayar 1.69 bilion ringgit kepada LHDN termasuk cukai tambahan dan penalti untuk tahun taksiran dari 2011 hingga 2017. Hakim Mahkamah Tinggi Ahmad Zaidi Ibrahim pula memerintahkan Nazifuddin membayar tunggakan cukai berjumlah 37.6 juta ringgit dari 2011 hingga 2017. Rang Undang-Undang RUU Anti Lompat Parti tidak wajar dilaksanakan dan tidak munasabah untuk dibahaskan. Demikian dinyatakan oleh Ahli Parlimen Lahad Datu, Datuk Muhammadin Ketapi. Beliau menjelaskan bahawa setiap individu mempunyai hak kebebasan bersuara dan memilih seperti di negara maju yang lain. Beliau ditemui semasa merasmikan sambutan Pesta Keamatan bagi kawasan Segama, Lahad Datu. Dengan nada tegas, Muhammadin menyatakan beliau tidak bersetuju dengan RUU Anti Lompat Parti bukan kerana beliau juga telah melompat, tetapi ia adalah hak wakil rakyat. Wakil rakyat ini berhijrah ke lain parti untuk memperkembangkan dan menyelesaikan masalah rakyat. Kalau pemimpin macam kita ini melompat demi rakyat bah. Kalau di negara lain, ini soal bercakap tentang hak kebebasan dan sebagainya. Kita di Malaysia ini pun bercakap pasal hak kebebasan dan sebagainya. Tetapi orang berhijrah demi kepentingan rakyat dan negara dihalang dan isunya dibentangkan, ujar beliau. Untuk rekod, Muhammadin merupakan antara salah seorang wakil rakyat dari Parti Warisan yang telah menukar haluan ke parti lain pada November 2021, iaitu dengan menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia ketika ini. Dalam pada itu, beliau pula bersetuju untuk diadakan pilihan raya umum pada bila-bila masa dan keputusan itu menurutnya terpulang kepada Perdana Menteri. Selain itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Segama turut mempertimbangkan untuk bertanding dalam PRU akan datang jika permintaan masih tinggi dan kondisi kesihatan mengizinkan. Tindakan mengubah dasar oleh Kerajaan Kedah sebelum ini didakwa telah menyebabkan pelan menaik taraf 5 loji rawatan air di Kedah tertangguh. Menteri Besar Muhammad Sanusi Maknum mendakwa jika dasar itu tidak diubah, usaha mengatasi masalah bekalan air di seluruh negeri terbabit dapat dilaksanakan lebih awal dan berkemungkinan tidak berlarutan hingga ke hari ini. Hanya setelah berlaku perubahan tampuk kepimpinan Kerajaan Negeri pada Mei 2020, barulah usaha untuk mengatasi masalah ini digerakkan semula. Sejak itu, pelbagai langkah penyelesaian yang lebih konkret serta komprehensif telah dilaksanakan mengikut prosedur dan nasihat daripada Kementerian Alam Sekitar dan Air serta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, katanya dalam kenyataan di Alustar. Sanusi berkata, setelah lama tertangguh, projek menaik taraf 5 LRA terbabit, iaitu LRA Pelubang di daerah Kubang Pasu, LRA Lubuk Buntar Lama di Bandar Baru,
LRA Sungai Limau di Baling, LRA Jenun Baru di Pendang dan LRA Bukit Selambau di Kuala Muda dilaksanakan pada pertengahan tahun lepas. Katanya kesemua projek yang keseluruhannya membabitkan kos RM931 juta itu dijangka siap dalam tempoh antara 2 dan 3 tahun lagi. Sanusi berkata, kerajaan negeri juga telah menyusun pelan pengurangan air tidak terhasil NRW termasuk penggantian paip di seluruh Kedah yang keseluruhannya menelan kos hampir RM1 bilion. Tambahnya, selain pelan jangka panjang, syarikat air Darul Aman, SADA, juga melaksanakan pelbagai usaha termasuk pelan kontingensi bagi menghadapi masalah gangguan bekalan air pada musim perayaan Aidilfitri baru-baru ini. InsyaAllah, apabila projek menaik taraf 5 LRA serta penggantian paip di seluruh negeri siap kelak, tiada lagi masalah gangguan bekalan air di negeri ini. Bagi pihak kerajaan negeri dan SADA, saya memohon berbanyak maaf atas gangguan bekalan air yang sering berlaku di kawasan tertentu. Namun yakinlah bahawa usaha untuk mengatasi masalah ini sentiasa dan akan terus dilakukan, katanya.